Next. Right. Okay, hari ini saya akan menerangkan tentang latar belakang dan juga adat istiadat, manakala Syamil akan menerangkan tentang patalaran serta makanan tradisi. Next. Okay, pertama sekali tentang latar belakang. Orang Banjar merupakan suku Bumi Putera bagi sebahagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Indonesia. Suku ini juga merupakan salah satu suku Melayu, terkecuali di Kabupaten Kota Baru. So kat sini yang kita boleh tahu yang orang Banjar ni dia merupakan Bumi Putera sebahagian terbesar lah dekat wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, iaitu berada dekat Indonesia. Dan suku Banjar ni juga merupakan salah satu suku kaum Melayu, kecuali di Kabupaten Kota Baru, iaitu terletaknya di tempat yang sama. Cuma daerah tu je yang tidak mewakili kaum Banjar. Seterusnya bahasa yang digunakan oleh suku kaum Banjar adalah bahasa Banjar, yang pada asasnya adalah bahasa Melayu. Nama Banjar diperolehi dari Kesultanan Banjarmasin atau dipendekkan menjadi Banjar, bertepatan dengan nama ibu kota pada mula berdirinya. So bahasa Banjar ni dia adalah asasnya daripada bahasa Melayu. Cuba nama dia ni dijadikan Banjar disebabkan dari Kesultanan Banjarmasin yang diringkaskan menjadi Banjar. So dapatlah nama bahasa Banjar kat situ. Dari segi agama pula, boleh dikatakan semua orang Banjar memeluk agama Islam dan mereka pada umumnya ialah orang yang taat menjalankan perintah agamanya. Beberapa ulama terkenal Nusantara adalah terdiri dari orang Banjar. So majoriti masyarakat Banjar ni merupakan orang beragama Islam lah. Yang untuk membuktikannya, para ulama pun kebanyakan para ulama Nusantara pun terdiri daripada orang-orang Banjar. Okay, next. Seterusnya saya akan menerangkan dia punya asal-usul dia. Okay, yang pertama, asal-usul kemunculan kaum Banjar adalah berasal dari Kalimantan, Indonesia, di kawasan selatan Basin Barito, terutama sekali dari daerah Banjarmasin, iaitu pusat daerah itu yang terletak di bahagian Asia Tenggara. Seterusnya, mengikut Afani Daud 1997, iaitu pakar tentang kaum Banjar ni, dia mengatakan penduduk asli sebahagian wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, iaitu selain Kabupaten Kota Baru, mereka itu juga berintikan penduduk asal Sumatera atau daerah sekitarnya lebih dari 1000 tahun yang lalu. So masyarakat Banjar ni memang dari dekat Kalimantan sana tu, selain daripada sebahagian wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, dia telah berada di daerah tu selama 1000 tahun yang lalu lagi. Next. Seterusnya kita akan beralih pada adat istiadat kaum Banjar. Alright, adat istiadat yang pertama kita ada bagan serai, perak bapukung atau pepukung. So dia antara tiga ni sama je, cuma dia ada 3 nama. So lebih dikenali sebagai bapukung lah kalau lebih nak diringkaskan. So bapukung bermaksud menidurkan atau mendudukkan anak di dalam buaian sambil duduk. Seluruh anggota badan anak dibalut dengan menggunakan kain dan hujungnya diikat dengan tali handuk atau ijuk. Semasa upacara ini dijalankan, si ibu menyanyikan beberapa buah lagu. Next. So kalau seperti yang kita boleh lihat di belah kanan ni ada gambar bagaimana apa itu berpukung. So inilah yang dikatakan tadi, yang diikat dengan tali handuk dengan ijuk sebayi dia. Dan belah kiri ni pula kita terdapat beberapa lah sedikit lirik lagu yang dinyanyikan lah semasa nak tidurkan, mendudukkan bayi. Seperti saya akan bacakan sedikit macam goreng-goreng anakku goreng, yang membawa maksud tidurlah anakku, tidurlah seperti gorengan dalam pukungan, yang bermaksud tidurlah di dalam ayunan anakku, dan bunga selagi bak untung, bermaksud anakku yang cantik lagi bak untung, hidup beriman mati beriman, hidup beriman mati pun beriman. So itulah sedikit lagu yang dinyanyikan oleh ibu-ibu untuk mendudukkan anak-anak mereka bagi suku kaum Banjar. Okay, next. Yang kedua, adat istiadat kedua ni saya akan menerangkan tentang adat istiadat pasal perkahwinan dia. Perkahwinan suku kaum Banjar, tapi dia ada
nama-nama tersendiri. So yang pertama kita ada adat babapioan, iaitu merupakan adat istiadat perkahwinan masyarakat dalam masyarakat Banjar, iaitu berlangsung dalam keadaan meriah tetapi dalam suasana yang cukup ringkas. So acara ini dimulakan apabila kedua-dua belah berkenaan, keluarga lelaki berjanji akan datang ke rumah perempuan selalunya pada waktu Isyak untuk menyatakan hajat mereka untuk meminang perempuan secara terus terang. So senang kata, yang suku kaum Banjar ni iaitu adat babapioan ni lebih kurang macam kita suku kaum Melayu, iaitu dinamakan adat merisik. So di dalam Banjar ni dinamakan nama adat babapioan. Seterusnya, sekiranya pihak perempuan bersetuju, perjanjian akan dibuat untuk menentukan tarikh bila hendak diadakan majlis perkahwinan. So setelah adat dilaksanakan, semua dah settle, so tarikh pun ditentukan untuk mengadakan majlis perkahwinan. Next. Okey, adat perkahwinan yang kedua kita ada yang dinamakan adat mata jujuran, iaitu jika masyarakat Melayu mempunyai adat bertunang. Untuk suku kaum Banjar pula kita ada adat yang dinamakan mata jujuran, iaitu pada hari tersebut pihak keluarga lelaki akan menghantar hantaran untuk menikahi pasangan wanita. Apabila segala wang hantaran serta beberapa perkakas untuk mengerjakan solat diterima oleh pihak wanita, so bermaksud bermaksud mereka ni sudah bertunang secara sah. Selang 1 atau 2 bulan selepas adat mata jujuran diadakan, majlis akad nikah akan mengikutinya. So lepas dia habis semua ni, sudah bertunang semua, so dia akan berlangsung seperti biasalah, seperti suku kaum Melayu juga. Lepas dia habis bersanding ni semua, dah habis dia angkat antara ni semua, so dia akan mengadakan majlis akad nikah. So itu saja daripada saya tentang latar belakang dan juga sedikit tentang adat istiadat suku kaum Banjar. Untuk meneruskan slide ni, saya akan menyerahkan kepada Muhammad Syamil. Okey, saya akan menceritakan tentang pantang larang kaum Banjar. Selain daripada perkataan pantang larang, kaum Banjar juga menyebutkan pamali. Okey. Pamali bermaksud pantang larang, pantang atau larangan yang jika dilanggar akan menyebabkan sesuatu balasan atau tulah. Orang zaman dahulu menggunakan pamali atau pantang larang sebagai salah satu kaedah untuk mendidik dan mengajar anak supaya mematuhi perintah, arahan dan suruhan orang dengan secara lembut secara psikologi. Anak-anak akan akur dan mematuhi pantang larang tersebut walaupun mereka tidak rela kerana khawatir akan mendapat balasan, kecelakaan atau tulah di kemudian hari. Okey, ini adalah sedikit pantang larang yang ada di suku kaum Banjar, iaitu saya sebutkan sikit. Jangan tidur di waktu senja, nanti dirasuk syaitan. Ini pantang larang ini disebut untuk mengelakkan anak-anak muda atau kanak-kanak yang tidur waktu senja, kerana waktu senja itu tidak baik dan sepatutnya waktu senja tu kita solat maghrib sepatutnya dan membuat kerja, kerana itu tidak baik untuk agama Islam. Dan kedua, anak dara tidak boleh masak sambil nyanyi. Ini tidak dapat lelaki tua. Yang ini juga disebutkan di kaum Melayu juga, di bahasa orang Melayu. Ini pantang larang ini yang dibuat untuk nenek moyang kita supaya anak dara tidak bersuka ria lah ketika memasak, kerana itu amat berbahaya, boleh menyebabkan kemalangan atau kebakaran yang akan berlaku sekiranya mereka bersuka ria ketika memasak. Jangan makan beralih-alih di tempat nanti berkahwin ramai. Ini adab. Ini pantang larang ini yang ditunjukkan untuk kita supaya beradab ketika makan. Jangan beralih-alih tempat, kerana makanan yang bila kita beralih-alih tempat, orang akan adab makan, orang akan pandang kita macam tidak sopan lah ketika bermakan. Okey. Itulah sedikit pantang larangnya, dan ada banyak juga pantang larangnya. Okey.
Okey. Seterusnya, saya akan ceritakan sedikit makanan tradisi kaum Banjar. Makanan tradisi kaum Banjar ni ada 3, iaitu pekasam berubai, wadai kipeng atau gayam dan nasi gaul. Okey, yang pertama, iwak wadik, iaitu iwak wadik atau pekasam berabai. Pekasam berabai juga adalah sejenis makanan berasaskan ikan sungai yang diperap dengan garam supaya dapat disimpan dan tahan lebih lama. Antara ikan-ikan yang menjadi kegemaran orang Banjar untuk dijadikan wadik ialah ikan sipat, puyuh dan lampam. Iwak wadik mempunyai persamaan dengan pekasam, namun dia terdapat sedikit perbezaan, iaitu melebihkan menggunakan uyah atau garam berbanding asam. Inilah gambarnya, boleh dilihat di sebelah kiri. Seperti ikan masin jugalah lebih kurang, tapi ini adalah ikan pekasam berabai. Seterusnya, yang kedua, wadai kipeng atau gayam. Wadai kipeng atau disebut dan sebutan lain oleh masyarakat Banjar suku Alai, iaitu gayam, adalah sejenis masakan tradisional Banjar yang mempunyai sedikit persamaan seperti puteri mandi dan bubur candil. Gayam diperbuat daripada tepung pulut yang digaul dengan air garam dan kapur. Kemudian diuli menjadi berbola kecil seperti kita dilihat di gambar sebelah kiri. Wadai kepek atau gayam ni biasanya dibuat ketika masyarakat Banjar mengadakan majlis ba'arahan atau kenduri bermula dengan gotong royong mengintel atau mengguling tepung pulut yang menjadi berbola beramai-ramai di kalangan saudara mara sehari sebelum majlis kenduri diadakan. So makanan ini akan dibuat secara beramai. Dia adalah jadi tradisi kaum Banjar. Dia akan berbuat ramai-ramai selepas gotong royong dan sehari sebelum majlis kenduri yang diadakan. Okey, seterusnya yang ketiga pula, nasi gaul. Nasi gaul ini ramai orang kenal. Nasi gaul adalah masakan yang terkenal di masyarakat Banjar di Johor dan menjadikan nasi gaul sebagai juadah ketika mereka mengadakan masjid-masjid marhaban, yasinan serta kenduri tahlil dan soalan selamat. Nasi gaul ini boleh dikatakan seperti nasi biryani lebih kurang, kerana cara masakannya pun lebih kurang, dan itu saja. Okey, itu saja daripada saya. Dan kalau nak resepi masakan-masakan tersebut, boleh PM saya. Masakan itu masakan tradisional kaum Banjar ada banyak. Ada banyak. Cuma saya ceritakan sedikit yang kita jarang nampak di bandar lah makanan itu. Okeylah, itulah sekian daripada saya. Sekian daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Sir Amirul dan rakan-rakan yang dihormati sekalian. Hari ini saya dan Khalid ingin membentangkan tentang masyarakat Kampar. Saya akan terangkan tentang latar belakang dahulu. Penduduk Kampar kerap menyebut diri mereka sebagai orang Kampar. Orang Kampar dalam bahasa Negeri Sembilan, orang Kampar tersebar di sebahagian besar wilayah Kampar. Secara sejarah, etnis, adat istiadat dan budaya mereka sangat dekat dengan masyarakat Minangkabau. Mereka ni antara masyarakat Kampar dengan Minangkabau ni umpama adik dan abang lah. Dia punya adat tu hampir sama. Khususnya dengan kawasan Luhak 50. 50 ni bahasa Negeri Sembilan 50. Hal ini terjadi kerana wilayah Kampar baru terpisah dari ranah Minang sejak masa penjajahan Jepang di tahun 1942. Menurut Takashi, dalam bukunya Japan and Eastern Asia 1983, pemerintahan militer Kaigun di Sumatra memasukkan Kampar di dalam wilayah Riau Tio sebagai bahagian dari strategi pertahanan teritorial militer di pantai timur Sumatra.
Beragam asal-usul menceritakan sejarah orang Kampar. Salah satunya menceritakan bahawa suku Kampar merupakan suku berasal dari orang-orang Minangkabau. Hal ini mungkin berhubungan dengan letak kediaman suku Kampar di Kabupaten Kampar yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, berbagai unsur kebudayaan yang ada di suku Kampar mempunyai kemiripan dengan kebudayaan Minangkabau yang ada di Sumatera Barat seperti bahasa, adat istiadat, struktur pemerintahan, gaya bangunan dan lain-lain. Menurut sejarah, wilayah kediaman dari masyarakat Kampar merupakan wilayah kekuasaan dari kerajaan Pagaruyuang. Meskipun banyak kemiripan antara budaya Kampar dan Minangkabau, namun masyarakat Kampar menolak diakui sebagai keturunan orang Minangkabau. Asal-usul lainnya mengenai suku Kampar mengatakan bahawa suku Kampar berasal daripada Melayu daratan. Anggapan ini diperkuat dengan kesamaan yang dimiliki masyarakat Kampar dengan kebudayaan dan adat istiadat di beberapa provinsi Riau dan sebagainya besar dihuni oleh orang Melayu. Masyarakat Kampar menggunakan bahasa Kampar dalam sehariannya. Bahasa Kampar dikategorikan sebagai bahagian, kalau kau tahu, bahasa Kampar dikategorikan sebagai bahagian dari rumpun bahasa Melayu. Akan tetapi, umur bahasa Kampar diperkirakan lebih tua dibandingkan dengan bahasa Melayu dataran. Masyarakat Kampar terdapat pelbagai. Okey, saya serahkan kepada Khalid. Di antara contoh-contoh adat yang diamalkan oleh masyarakat Kampar. Yang pertama, matrilineal. Orang Kampar ni dia mengamalkan sistem matrilineal dalam adat dengan budaya mereka, yang menempatkan perempuan bertindak sebagai pewaris harta pusaka dan kerabatan. Mereka ni lebih kurang macam ni lah, suku kaum Minangkabau. Garis keturunan mereka dirujuk kepada ibu, sedangkan ayah mereka disebut oleh masyarakat dengan nama Sumondo, iaitu ipar lah, dan yang diperlakukan sebagai tamu dalam keluarga. Betul dalam masyarakat Kampar ni, dikali depa pun ada agak sistem persukuan. Suku ni dalam sama halnya dengan marga dalam sistem patrilineal. Patrilineal ni sistem yang berlawanan lah dengan matrilineal ni. Yang sistem patrilineal ni dia berdasarkan daripada lelaki lah. Dia terbalik lah. Betul. Orang Kampar ni dia pun cakap bahasa Ocu. Dia pun bahasa Ocu. Bahasa Ocu ni dia merupakan salah satu dialek bahasa Minang dalam bahasa Minangkabau. Dia bahasa Ocu ni dia memiliki banyak persamaan dengan dialek 50 kota Payakumbuh. Dialek dia. Dia bahasa dia ni dia berlainan sikit, dia punya slang dia dengan dialek bahasa Minang yang dipakai oleh masyarakat Luhak Agam, Luhak Tanah Datar ataupun kawasan yang pesisiran Minangkabau lain. Bahasa Ocu juga memiliki kemiripan dengan dialek Kuantan dan Rokan yang bersebelahan wilayah dengan Kampar. Seterusnya mereka terdapat juga rumah adat. Rumah adat yang dinamakan rumah Lontiok. Rumah Lontiok ni dia merupakan rumah panggung yang berfungsi sebagai rumah adat dan tempat tinggal
Rumah lontiok ni dikatakan berasal daripada bentuk perahu. Kalau tengok dia punya bumbung pun dia melengkung je tu, dia berkata bentuk perahu. Betul, sebab dia bahagian-bahagian dekat dalam rumah tu dia dipanggil apa, dengan nama-nama yang sama macam nama dalam kapal lah. Dinding depan dengan belakangnya dibuat miring miring keluar dan kaki dinding serta tutup di dinding dibuat melengkung sebagai bentuk yang dia menyerupai sebuah perahu yang diletak di atas tiang-tiang. Macam boleh tengok dalam gambar ni, ada tiang-tiang support perahu tu. Konstruksi panggung pada rumah lontiok ni dipilih untuk menghindari bahaya binatang buas dah banjir sebab tu dia tinggi. Seterusnya boleh tengok alat muzik tu. Alat muzik yang digunakan oleh masyarakat Kampar. Alat muzik yang mereka guna adalah salah satunya calempong dengan obong. Calempong ni alat muzik yang biasa dimainkan oleh orang Kampar. Tapi dia calempong ni ataupun calempong dia adalah sebuah alat muzik tradisional khas suku kaum Minangkabau. Calempong orang Kampar pun dah berguna juga, sama juga dengan orang Minangkabau. Calempong ni dia diperbuat daripada kuningan tak? Kuningan ni sejenis besi lah. Tapi ada juga yang dia dibuat daripada kayu ataupun batu. Bentuk calempong ni dia hampir sama dengan instrumen bonang dalam bentuk gamelan kan. Kalau tengok dalam gambar yang belah kiri ni, dia lebih kurang kalau tengok dalam gamelan pun dah. Seterusnya ogong. Ogong ni merupakan alat muzik. Dia sekaligus dia alat berkomunikasi yang digunakan oleh masyarakat Batak. Ogong ni sendiri terbentuk daripada gong dengan ukuran yang bervariasi. Yang belah kanan tu itulah jenis, itulah ogong. Yang tengah-tengah tu itulah calempong yang pemain. Okey. Depa orang Kampar ni pun depa pun ada adat sendiri dalam pernikahan apa. Depa sebelum depa nak menikah, depa akan memanggil orang kampung untuk membantu kegiatan memasak yang dilakukan 3 hari ataupun sehari sebelum menikah. Sebab masyarakat Kampar depa memang sejak dulu lagi dikenali sebagai dengan cara bergotong royong dalam melakukan sesuatu. Kalau boleh tengok contohlah orang gotong royong untuk keluar kahwin. Lepas tu selangkah yang kedua mereka akan buat adalah barbecue ke macam nak sebut lah. Yang merupakan suatu acara yang ada dalam kebudayaan masyarakat Kampar. Acara ini dilakukan oleh para tokoh-tokoh dan sesepuh adat pada malam hari sebelum menikah. Mereka macam berzikir lah, macam berzikir main kompang tu lah. Betul, seterusnya pihak lelaki depa ada ni, pihak lelaki akan pergi ke rumah pihak perempuan lah. Setelah pihak lelaki tiba, kedua-dua pelai akan bersanding. Nama dia apa pengantin lelaki pergi ke rumah perempuan lah. Lepas tu lagi satu depa perkahwinan depa dilakukan di rumah pengantin perempuan lah. Lepas tu hantaran pula ada tetapi tidak terlalu mengikat lah. Jika pengantin lelaki tidak mampu untuk memberi hantaran, maka ia tidak diwujudkan tidak diwajibkan lah untuk membawa hantaran tersebut. Kalau tak mampu, lelaki tak mampu pun hantar hantaran pun tak apa.
Seterusnya adat yang dilakukan oleh masyarakat Kampar adalah adat berjojok. Kalau adat berjojok ni boleh dengar ada pun sama juga dengan masyarakat Rawa. Dia pun ada juga adat berjojok, lebih kurang lah. Cara berjojok ni iaitu melatih bayi berjalan di atas tanah. Dilakukan setelah bayi berumur 13 tahun. 13 bulan. 13 bulan setelah upacara selesai. Bayi akan dimandikan di luar rumah. Diakhiri dengan memberi makanan. Kalau tengok dalam gambar yang besar tu, itu ada berjalan lah. Latih berjalan. Lepas berjalan, bagi mandi, bagi makan pun. Pilihan sajian adalah pulut kuning dan ayam panggang. Yang juga sebagai pengeras, iaitu bayaran kepada tukang tojok. Untuk barang-barang yang dia bawa ada dalam gambar yang atas ni. Tu contoh barangnya, 5 nipis lah, apalah semua. Itu pun dia pun kena bawa juga untuk melakukan adat berjojok ni. Upacara dilaksanakan waktu pagi antara 1 ataupun 15 hari bulan dalam kalender Hijrah. Bayi dilatih berjalan di atas 3 jenis tanah serta berada dan sedang beberapa jenis bunga. Gong dipalu dan mercon dibakar mengiringi upacara tersebut. Dia berjalan atau berbunga semua. Bayi diwajibkan memakai inai lah, dan memakai pakaian berwarna kuning. Manakala bayi lelaki pula diwajibkan untuk memakai keris. Itu saja contoh adat yang dilakukan oleh masyarakat Kampar, khususnya pada Pantalarang. Macam setiap suku-suku kaum lain, Pantalarang pun mesti ada juga. Yang ni pun, Pantalarang ni pun mesti semua bisa dengar, bisa tengok kot. Yang pertama adalah dilarang menjahit baju yang sedang dipakai. Orang tahu bagi jahit baju tu yang kita tengah pakai, takut ni lah, takut terkena jarum tu. Lepas tu orang suruh buka dulu baju sebelum nak menjahit. Yang kedua, jangan menyapu lantai di waktu malam. Yang ni tak nampak kot, lepas tu dia pun tak bagi sapu lantai malam-malam. Lepas tu yang ketiga, dilarang bermain atau keluar rumah waktu senja. Yang ni biasalah, dah selalu dah dengar mak apa tak bagi keluar waktu senja. Bahaya tu, gelap. Dulu tak ada lampu pun, tak ada, gelap bahaya. Orang nak keluar kena gigit ular mana tahu. Untuk yang keempat, jangan keluar bersama pasangan selama 40 hari sebelum diijab kabul. Ini pun selalu pun mesti orang mesti dengar kot. Tak boleh keluar sebelum 40 hari. Takut tak ni lah, tak apa tak elok lah tengok keluar. Waktu yang kelima, jangan bercangkung ketika makan. Jangan bercangkung ni, tak baik nak makan nak duduk elok, bersila elok. Itu saja daripada saya, Pantalarang dan adat istiadat oleh masyarakat Kampar. Itu saya beri kepada dia ni untuk makanan tradisi. Okey, makanan tradisi. Masyarakat Kampar terdapat pelbagai makanan tradisional yang enak dan sedap mata memandang. Antaranya Galopuang Ondam. Yang kedua, Pilado Lawak. Pilado ni kalau bahasa Negeri Sembilan, lado tu sambal lah, sambal lauk. Lauk tu lauk. Lepas tu kuabu cupodak. Kuabu cupodak ni tak nampak lagi. Yang keempat, ikan bakar oleh bumbu. Yang kelima, sate ayam kampung khas Kuok. Yang keenam, kuabu khas Ocu. Yang ketujuh, favourite, asam pedas patim Kampar. Okey. Jadi apa yang kita lihat daripada perbezaan masyarakat Kampar dan Minangkabau hampir sama. Antaranya rumah yang membentuk tanduk kerbau, alat permainan yang seperti gong dan pernikahan. So Minangkabau dan Kampar ni macam adik dan abang. Dia punya adat istiadat tu hampir sama je. So terima kasih kerana sudi dengar pembentangan daripada kami.
buang yang keruh, ambil yang jernih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya dari kumpulan saya Zarifah Wani Farah akan bentangkan tentang Minangkabau. Okay, next. Pengenalan untuk Minangkabau. Minangkabau merupakan penduduk asal kawasan yang kini dikenali sebagai Sumatera Barat Indonesia. Nama Minangkabau ataupun dikenali sebagai Minangkabau juga dipanggil. Kebudayaan mereka bersifat keibuan. Harta dan tanah diwarisi dari bapa kepada anak perempuan. Agama dan politik merupakan urusan kaum lelaki. Suku Minangkabau kuat memegang agama Islam dan mengamalkan amalan turun-temurun yang digelar adat. Beberapa unsur adat Minangkabau berasal dari fahaman animisme dan agama Hindu yang telah lama bertapak di kedatangan Islam. Yes. Pengaruh agama Islam masih kuat di dalam Minangkabau seperti yang dicatatkan dalam pepatah adat bersandar syarah. Syarah bersandar kitab bulan. Bermaksud adat Minangkabau bersendi hukum Islam dan hukum Islam bersendi Al-Quran. Minangkabau datang ke Tanah Melayu membawa suku negeri ke Negeri Sembilan. Sriwijaya dan Malapahit datang ke Tanah Melayu dan menjadi pemerintah pada abad ke-14. Next. Okey, ni salah satu replika istana Minangkabau. Rumah Minangkabau pun dia punya atap dia pun macam ni juga. Dia punya tanduk kerbau. Okey. Legenda menceritakan bahawa pada zaman dahulu kala angkatan tentera dari Jawa menyerang Minangkabau kerana tiada satu pihak pun yang memenangi peperangan ini. Maka kedua-dua pihak Jawa dan Minangkabau bersetuju kalau menang peperangan ini hendaklah diputuskan oleh pelanggan kerbau. Pihak Jawa memilih seekor kerbau yang besar dan kuat. Pihak Minangkabau sebaliknya memilih seekor anak kerbau yang belum lagi bercerai susu dan mereka memisahkan anak kerbau itu daripada ibunya sehingga ia kelaparan. Kerana anak kerbau itu belum tumbuh tanduk, maka orang Minangkabau mengikat pisau di kepalanya. Semasa pertaruhan, anak Minangkabau itu begitu kuat hendak menyusu sehingga apabila ia berhadapan dengan kerbau jantan yang garang itu, ia menerap dan berkali-kali menyondol. Menyondol perut kerbau jantan itu untuk mencari puting susu itu dengan tikaman lah. Dia macam dia nak sondol kan. Sebab dia letak pisau dekat tanduk, so dia nak sondol kena tikam lah. Sebenarnya peristiwa ganjil itu jadi kata Minangkabau atau kerbau yang menang dalam bahasa Melayu. Ya. Bumbung rumah adat Minangkabau itu dipanggil rumah gadang. Rumah besar atau dikenali sebagai rumah besar memiliki rupa bentuk yang unik kerana ia menyerupai tanduk kerbau. Terdapat juga prinsip-prinsip tertentu dalam pembinaan rumah adat Minangkabau. Contoh rumah gadang ialah replika istana pagar Puyung di Sumatera Barat macam dalam gambar tadi lah. Okay. Next. Seterusnya saya serahkan kepada Wani. Okay, saya nak menceritakan pasal budaya Minangkabau. Ni merupakan gambar orang Minangkabau dengan pakaian tradisional. Okay, masyarakat Minangkabau merupakan masyarakat matrilineal yang terbesar di dunia di mana harta pusaka diwariskan menerusi nasab sebelah ibu. Matrilineal ni maksudnya menyebelahi belah ibu. Beberapa ahli fikir atau falsafah berpendapat bahawa adat inilah yang menyebabkan ramai kaum lelaki Minangkabau merantau ke serata. Wani.
untuk kemewahan dengan cara berdagang. Kanak-kanak lelaki semuda 7 tahun selalunya akan meninggalkan rumah dan tinggal di surau di mana mereka diajarkan ilmu agama dan adat Minangkabau. Apabila remaja, mereka digalakkan untuk meninggalkan perkampungan mereka untuk menimba ilmu di sekolah atau menimba pengalaman dari luar kampung dengan harapan yang mereka akan pulang sebagai seorang dewasa yang lebih matang dan bertanggungjawab kepada keluarga dan negara. Tradisi ini berhasil mendirikan beberapa masyarakat rantau Minangkabau di bandar dan di tempat-tempat lain di Indonesia. Namun ikatan mereka dengan ranah awak tanah Minang masih disimpan dan dikuatkan lagi. Satu contoh kawasan yang didiami oleh masyarakat Minangkabau dan masih mengamalkan adat dan budaya Minangkabau adalah di Negeri Sembilan. Upacara dan perayaan. Di Malaysia, di adat Minangkabau ni, dia ada beberapa upacara seperti turun mandi yang merupakan upacara memberkati bayi, sunat rasul, upacara bersunat, baralik, upacara perkahwinan, batagak penghulu, upacara pelantikan penghulu. Upacara ini akan berlangsung selama 7 hari di mana seluruh kaum kerabat dan ketua-ketua dari kampung yang lain akan dijemput. Turun ke sawah, upacara kerja gotong royong, manyabik, upacara menuai padi, hari gaya, perayaan hari raya Aidilfitri. Hari raya kita sebagai orang Islam kita ada 2 hari raya. So yang tadi tu hari raya, yang ni pun hari raya juga. Yang tadi tu hari raya Aidilfitri, yang ni perayaan hari raya Aidiladha. Menghantar pabukaan, menghantar makanan kepada ibu mertua sewaktu bulan Ramadan. Tabwik perayaan Islam di Pariaman, tanah tasirah, pelantikan seorang datuk ataupun ketua puak apabila datuk yang sebelumnya meninggal dunia selang beberapa jam yang lalu. Membangkit batang tarandam, pelantikan seorang datuk apabila datuk yang sebelumnya telah meninggal 10 ataupun 5 tahun yang lalu untuk mengisi jawatan yang telah lama dikosongkan. Seterusnya saya bagi kepada para hazrin. Okey, antara pakaian tradisional kaum Minangkabau ialah yang kiri itu untuk perempuan lelaki lah pakaian tradisional dia orang. Yang kanan tu contoh pakaian tradisional untuk perkahwinan dia orang. Next. Ini adalah antara seni tradisi Minangkabau. Talimpong, saluang. Next. Tarian piring, tarian randai, tarian payung dan tarian indan. Tarian indan. Next. Ini adalah antara kraft tangan tradisional Minangkabau, iaitu kain songket, sulaman, ukiran kayu, menukang emas dan perak. Okay, next saya akan explain tentang Pantalaran Minangkabau. Pantalaran Minangkabau diwujudkan adalah untuk menakutkan seseorang agar mereka tidak berperangai tidak sopan. Ia juga sengaja dilakukan agar generasi muda dapat jadikan ia sebagai panduan atau pegangan hidup dalam masyarakat Melayu. Pantalaran ini juga telah menjadi kepercayaan dari generasi ke generasi. Ada 3 jenis pantalaran Minangkabau, iaitu pantalaran ketika duduk, ketika makan dan ketika tidur. Contoh pantalaran bagi ketika duduk, jangan duduk di atas pantal, jika tidak ia akan terkena bisul. Jika duduk di atas pinang akan jatuh ketika memanjat. Jika duduk di atas tulang akan jatuh ke dalam perigi. Jika duduk di tengah tiang akan terkena panahan petir. Next, pantalaran ketika makan. Jangan makan bersongkok, akan mati isteri. Jangan makan mencanggung, akan dikatakan tidak murah rezeki. Dan jika makan berlunjur akan dikatakan pemalas. Jika makan bertinda pinggan akan beristeri 2.
And last, pantang larang ketika tidur. Tidur waktu senja akan mendatangkan penyakit. Tidur pada waktu tengah hari dikatakan pendek umur. Jika tidur membawa nasi, mimpi dikejar harimau. Jika wanita tidur melentang, akan datang ular. Jika tidur di atas sejadah, akan terkena kurap. Next, makanan tradisi Minangkabau. Gulai banak, ayam kurma, rendang, dendeng belado, nasi padang, soto padang, gulai kayu dan sate padang. Actually ni pun even generasi sekarang pun sama je, makan je lagi semua ni. Lagi-lagi rendang dia orang buat untuk masa hari perayaan lah biasanya. Nasi padang ni pun. Okay, itu je. Sekian, terima kasih.